Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa qtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Fadli selaku pengurusi majlis, yang berbahagia Ustaz Syahril Azman, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, seluruh saf kepimpinan PAS di semua peringkat, ibu bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang mulia lagi berkat ini, sama-sama kita dapat hadir di dalam majlis ceramah politik Islam untuk kita mengikuti bagaimana landasan politik Islam yang digariskan di dalam agama Islam, landasan politik Islam yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan daripada masyarakat di dalam negara kita ini ditanam di dalam pemikiran mereka sejak daripada zaman berzaman. Politik tidak ada kena-mengena dengan agama. Politik tidak bercampur dengan agama. Agama suku, politik suku yang diajar oleh penjajah sekian lama, menyebabkan apabila timbulnya berbagai-bagai isu dan masalah dalam negara, rakyat kita ini dia tak boleh nak nilai melalui penilaian politik, menyebabkan mereka ini tersasul jauh daripada kaedah berpolitik mengikut Islam, yang akhirnya masyarakat hidup dalam keadaan menderita. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Syahril, penindasan yang berlaku daripada kerajaan kepada rakyat, kenaikan harga barang, penipuan kepada rakyat. Tapi rakyat dalam negara kita ini, dia tak boleh nilai macam mana cara kita berpolitik dengan Islam, menyebabkan rakyat sudah 13 kali pilihan raya daripada zaman Malaysia mencapai kemerdekaan sehingga kepada hari ini. Kita lihat
rakyat Malaysia ini sentiasa ditipu dengan mudah, dengan senang oleh pihak kerajaan. Dan kerajaan, kita lihat pemimpin-pemimpin kerajaan hidup dalam keadaan senang lenang, dalam keadaan mewah, sedangkan rakyat ini ditipu, ditekan begitu rupa. Ini adalah realiti yang berlaku dalam negara, hasil daripada masyarakat kita ini ketandusan ilmu agama, ketandusan ilmu politik Islam yang dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipamerkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, cuba kita renung sekejap. Hari ini kita berada dalam bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. 2 bulan yang Allah minta kita supaya kita refresh, supaya kita buat tajdid, perbaharu semula jiwa kita ini, supaya jiwa kita berada di atas landasan Islam yang tepat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja dia bubuh dalam Al-Quranul Karim Zulqa'dah, Zulhijjah sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang ada kemuliaan tersendiri. Apa benar kemuliaan yang ada dalam Ashhurul Hurum? Allah Subhanahu wa ta'ala dia tetapkan satu-satu supaya umat Islam setiap tahun bila masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, dia boleh fikir balik, betulkan balik suasana kita, negara kita, politik kita, sistem demokrasi kita, sikap kita, biar menepati apa yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinatul Al-Munawwarah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan. Yang termaktub dalam Al-Quran, sejak daripada Allah mencipta langit dan bumi, kata Allah ada 4 bulan dipanggil Ashhurul Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah di antaranya. Dalam bulan ini kita tengok keistimewaan Islam. Dalam bulan ini Allah minta umat Islam seluruh dunia, daripada blok barat, blok timur, daripada orang Arab sendiri, orang Malaysia, orang Cina, orang Afrika, menyempurnakan ibadat haji. Ibadat haji satu-satunya ibadah mesti bertempat. Kita nak sembahyang di Pahang ke, di Terengganu ke, di Singapura ke, di Mekah ke, boleh sembahyang belaka. Nak puasa, kita pergi Amerika, puasa di bumi Israel, kita pergi Israel, puasa sah. Nak bayar zakat, pergilah bumi mana sekalipun, kita bayar zakat sah. Nak buat ibadat haji tak boleh, mesti Baitillahil Haram. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Disyariatkan kepada manusia ibadat haji.
Mereka datang berjalan kaki, menaiki kenderaan daripada setiap pelosok dunia menuju ke Baitillahil Haram, supaya liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu saksikan munafaat yang paling besar untuk diri kamu. Munafaat besar disebut oleh para alim ulama dengan berbagai-bagai cara. Antara yang disebut oleh para alim ulama, munafaat di sini adalah Islam. Islam yang syumul, yang lengkap, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia selama 23 tahun. Sebab bila manusia hidup melata di atas muka bumi, dia akan berdepan dengan keadaan yang berbagai-bagai. Ada orang yang bergaul dengan ulama yang jahat. Ulama ni duduk sebut dekat dia, Islam tak sesuai untuk masyarakat majmuk. Ada ulama yang jahat ini duduk sebut bahawa politik Islam tak bercampur dengan agama. Ada ulama sebut Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Allah tahu perkara ini akan berlaku dalam dunia, akan terus berlaku sehingga kepada hari kiamat, sehingga manusia berhadapan dengan kerugian yang amat parah, amat dahsyat di dunia waktu dia hidup. Ada manusia yang akan ditipu oleh pemimpin-pemimpin mereka. Rasulullah dah sebut, satu hari akan ada pemimpin yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Akan ada pemimpin sentiasa menipu kamu, membawa kamu ke alam kegelapan, menyesatkan kamu. Sekiranya kamu taat, dia akan sesatkan kamu. Sekiranya kamu menentang, dia akan bunuh kamu. Rasulullah dah pesan, akan ada situasi ini dalam dunia. Sebab itu setiap tahun bila datang Zulqa'dah, Zulhijjah, umat Islam ini terbahagi kepada dua. Satu, umat Islam yang dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan ibadat haji. Mereka pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Yang paling ramai umat Islam yang belum lagi pergi ke Mekah. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu ibadah ad-dhahiyah, korban. Pergi ke Mekah menyempurnakan ibadat haji. Yang tak pergi ke Mekah nak ambil syiar ini, korban. Ad-dhahiyah. Ad-dhahiyah maknanya kita berkorban. Sebab apa kita diminta berkorban? Sebab Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan agama Islam ini agama yang payah. Para hadirin sekalian, kadang-kadang kita mari tertanya dalam hati kita. Kalau kita baca hadis sebagai contoh, ada Nabi yang dibangkit oleh Allah di alam mahsyar, di padang mahsyar. Nabi berjalan seorang, ada pengikut seorang. Rasulullah tanya malaikat, siapakah ini? Malaikat jawab, dia Nabi dan pengikut dia seorang. Walaupun lama dia menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam, berjuang Islam, pengikut ada seorang. Ada Nabi bangkit seorang diri, tak ada pengikut seorang pun. Kadang-kadang kita mari tanya, adakah Islam ni agama yang tak betul? Adakah Islam ni agama dia tak baik, menyebabkan susahnya manusia nak ikut Islam? Rasulullah di Mekah Al-Mukarramah 13 tahun lebih lama daripada Madinah. Tak ramai orang ikut di Mekah. Kadang-kadang kita mari tanya,
Mengapa Islam ni begini? Di Mesir, sejak daripada tahun 1924 Al-Ikhwanul Muslimun ditubuhkan. Mereka berjuang. Ratusan ribu syuhada, bukan puluhan ribu, ratusan ribu syuhada yang dibunuh dalam penjara, dia tidak bicara, yang ditembak tepi-tepi jalan, yang masuk dalam rumah, dia tembak dalam rumah. Sejak daripada tahun 1924 sehingga 2 tahun lepas, ratusan ribu syuhada. 2 tahun lepas menang. Pimpinan Al-Mursi menang di Mesir. Duduk 2 tahun. Campur tangan daripada Amerika, daripada Israel, gulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi yang sah. Digulingkan. Lepas daripada digulingkan, kita tengok nasib umat Islam. Mereka dibunuh, ada yang dibakar dalam masjid. Kadang-kadang kita bertanya, sebab apa Islam ni jadi macam ni? Orang yang beriman, yang yakin dengan perjuangan Islam, dia akan sebut, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah janji daripada Allah dan Rasul. Benar janji daripada Allah dan Rasul. Apa janji Allah? Allah telah berjanji dalam Al-Quran ini, memang perjuangan Islam ni payah. Perjuangan Islam ni sukar. Perjuangan Islam ini jalan dia jauh. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Sekiranya Islam ini satu perniagaan yang boleh dicapai keuntungan dengan cepat, satu perjalanan yang boleh dituju dengan dekat, nescaya ramailah manusia mengikuti kamu wahai Muhammad. Akan tetapi Islam ini jalan dia penuh dengan liku-liku. Orang beriman mengatakan inilah dia janji daripada Allah dalam Al-Quranul Karim. Kita tanya sebab apa payah begini? Sebab Allah nak bagi kepada pejuang Islam ini syahid. Mati syahid. Kalau Islam dihampa dengan permaidani merah, bila nak mati syahid? Islam ini sukar sejak daripada awal lagi. Kerana Allah nak bagi syuhada, nak bagi ganjaran yang mahal. Sebab itu Allah mengajar kepada kita dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ini, adhiyah, pengorbanan. Kita balik semula kepada Islam. Dan manusia nak balik kepada Islam, kita kena ingat, memang sukar. Tapi kalau manusia tak balik kepada Islam, mereka akan ditindas, mereka akan dizalimi. Sebagaimana masyarakat di Makkah Al-Mukarramah sebelum daripada mereka balik dengan cara Islam, mereka dizalimi begitu rupa. Mereka ditindas, mereka dihina. Kaum wanita dijadikan alat yang tidak ada guna zaman jahiliah. Bila datangnya sistem politik Islam, Rasulullah mengangkat martabat mereka. Wanita satu taraf dengan lelaki, sama taraf dengan orang lelaki. Orang lelaki ada bertanding pilihan raya, muslimat pun bertanding pilihan raya. Orang lelaki duduk dalam jawatan kuasa di peringkat pusat, muslimat duduk di peringkat pusat juga. Dalam majlis syura ulama ada orang lelaki, muslimat kita lantik dalam majlis syura ulama. Allah nak buktikan bahawa politik Islam ini maha adil. Diletakkan persamaan. Tapi Allah tunjuk sejarah yang berlaku di bumi Makkah Al-Mukarramah ini,
sejarah hitam, tapi ada hikmah yang besar. Rasulullah bela wanita. Bela wanita. Siapa yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Rasulullah adalah wanita. Rasulullah bela orang miskin. Orang miskin ni hina zaman jahiliah. Imam Ibn Hisham pernah menceritakan dalam sirah, As-Siratun Nabawiyah, orang miskin dia ikat dekat tiang. Dia buat pertandingan memanah. Dimulakan oleh Umar bin Al-Khattab zaman jahiliah. Sayyidina Umar tarik panah, lepas, masuk dalam mata betul-betul, keluar biji mata. Orang ramai bertepuk tangan. Hebat Umar memanah dengan tepat. Rasulullah mari bela kumpulan ini. Bela orang miskin. Manusia ini mulia dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini adalah makhluk manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya derhaka kepada Allah hina. Miskin taat kepada Allah mulia. Allah tunjuk kepada kita di Mekah Al-Mukarramah sebelum daripada baginda mencapai kemenangan. Siapa yang menentang Rasulullah, siapa yang gali lubang dalam, letak kayu tajam supaya Rasulullah jatuh? Fuqara wal mustad'afin. Orang miskin, orang lemah. Mereka lah yang tolak Islam waktu Rasulullah membela mereka. Ini dia Islam. Tapi apabila Islam ini tahun yang ke-8 Hijriah, Rasulullah datang balik ke Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah mengisytiharkan bumi Makkah ini sebagai bumi kerajaan Islam. Berlaku Fathu Makkah. Bila Mekah dibuka, Rasulullah mengisytiharkan piagam di Mekah sebagaimana piagam di Madinah. Mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allahi wa rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di bumi Mekah, tempat rujuk yang paling tinggi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi sebuah negara Islam. Rasulullah berpolitik cara Islam, mentadbir negara cara Islam, mengurus cara Islam. Semua sekali ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ikut Quran, ikut hadis Nabi, kita kena ingat zaman itu Rom dan Parsi lebih maju daripada Mekah. Negara Yaman lebih maju daripada Mekah. Bila Mekah ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, masyarakat daripada Rom, daripada Parsi, dia mari ke Mekah berdagang di bawah pemerintahan Islam. Mereka tertarik dengan sistem Islam. Dia tengok keadilan Islam, dia tengok cara berpolitik Islam. Orang biasa yang datang daripada Rom, daripada Parsi, bila dia masuk di bawah negara Islam, dia rasa selamat. Pemimpin tidak ada rasuah. Baik Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain yang menjadi kepimpinan di Mekah Al-Mukarramah menunjukkan contoh model yang baik dalam pemerintah. Rasulullah bertegah, jangan kamu rasuah. Sahabat tidak melakukan rasuah. Rakyat tidak ditindas. Sehingga para alim ulama kita tulis kitab sistem pemerintahan Islam. Rakyat dia ada hak kepada kerajaan. Rakyat ada hak kepada kerajaan. Harga barang sebagai contoh. Dalam sistem kenegaraan Islam,
Kerajaan dia tak boleh sewenang-wenangnya menaikkan harga barang. Macam harga minyak. Dia kena tengok, dia kena pandang pandangan-pandangan daripada rakyat, dia kena tengok, dan kerajaan dia kena imbang sebagaimana realiti yang berlaku. Dia tak boleh nak naik harga minyak, naik senyap-senyap. Ni dengar-dengar nak naik pula. Malaysia ini antara negara yang paling mahal jual harga minyak di kalangan negara-negara yang mengeluarkan minyak. Tak payah banding dengan Thailand. Thailand dia tak ada minyak. Yang kita bercakap ni negara yang mengeluarkan minyak. Sebab apa negara kita Malaysia, kita duduk bercakap kita nak jual mengikut harga antarabangsa? Apa cakap antarabangsa? Kita ada minyak mentah, kita jual kepada antarabangsa, harga minyak naik. Minyak mentah kita naik juga. Lain cerita kalau kita ni negara yang tidak ada hasil minyak. Kita tak ada minyak. Memang kita beli daripada luar je. Kita beli, harga dia mahal. Memang kerajaan berhak untuk naik harga minyak. Tapi minyak mentah kita, waktu minyak mahal, minyak mentah kita dijual dengan harga mahal. Berapa kali kerajaan sebut, Alhamdulillah, minyak mentah kita dapat jual dengan harga mahal. Berapa kali dia sebut? Tak pernah sebut dalam hayat. Sebab apa? Takut rakyat sedar. Hak dia sebut macam mana? Harga minyak antarabangsa naik. Betul naik. Tapi hak mung duk jual tu naik juga. Sebab apa kita nak tindak rakyat? Sebab apa kita nak? Baru ni keluar dalam televisyen, marah. Harga rumah kos rendah, rumah awam kos rendah dinaikkan oleh kontraktor 10% sehingga 20%. Tak sepatutnya dia kata benda ni naik, tak pernah bincang dengan kerajaan. Kenaikan ini tak bincang dengan kerajaan. Sebab apa dia naikkan begitu? Dia kerajaan naik harga minyak berapa kali bincang dengan rakyat? Kalau kita balik kepada Islam, balik kepada politik Islam, Islam mengajar kepada kita supaya ada perimbangan di antara rakyat dengan kerajaan. Disebut di dalam kitab-kitab yang menyentuh pentadbiran dan kerajaan Islam. Tapi sayang, masyarakat kita ni, kita tak nak balik kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang paling kita duka cita, rakyat kita ni, dia boleh sebut bila harga barang naik, dia kata tak apa naik, bawah naik. Dia kata tak apa, biasa kalau kita bubuh 10 biji, kita bubuh 5 biji. Ni rakyat dalam negara kita. Harga minyak naik, tak apa dia kata, kita bubuh sikit. Apa benda? Sebab itulah waktu sebelum daripada pilihan raya baru ni, kita dah sebut kepada rakyat tawaran kita. Tawaran kita. Tapi kadang-kadang saya mari rasa pilu. Kita nak sebut, yalah saya sendiri pun orang Melayu. Apa cerita dengan orang Melayu? Orang Cina boleh terima, dia tolak UMNO Barisan Nasional. Dia boleh terima tawaran yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Orang Cina dia tabir, ini adalah satu tawaran yang terbaik. Orang India mengatakan ini adalah tawaran yang terbaik. Orang Melayu tolak. Orang Melayu tolak. Menyebabkan kawasan-kawasan Melayu orang tak pilih Pakatan Rakyat. Kawasan yang majoriti ataupun separuh ada orang Cina, ada orang India, sapu bersih, semua kita menang Melaka. Di Sabah dan Sarawak yang tolak tawaran kita ni orang hok telinga lanjut. Kalau di Semenanjung ni, masyarakat kita, tidak semualah yang hadir pada malam ini, Alhamdulillah, awak cerdik. Tapi bangsa kita ni, saya orang Melayu juga. Tapi kadang-kadang kita mari berasa sedih. Saya mari merenung. Apa cerita Allah buat orang Melayu ni sampai ke tahap ni? Tak boleh dia nak fikir, walaupun benda ni depan mata dia.
UMNO dia sebut, dia berjanji sebagaimana yang Ustaz Syahril sebut tadi, lepas pilihan raya minyak tak naik. Kita mengatakan lepas pilihan raya minyak kita akan turun. Situ beza dah. Dia kata tak naik, kita kata insya-Allah kita akan turunkan harga minyak selepas pilihan raya kalau kita berkata. Orang Melayu tak boleh nak terima. Mari lepas pilihan raya, bukan tak naik, naik. Ni nak sampai pilihan raya ke-14 saya rasa paling-paling kurang 4 kali lagi naik. Nak sampai pilihan raya ke-14 ni. Bila harga minyak naik, sebagaimana disebut tadi, automatik semua sekali dia akan naik. Sebuah kerajaan yang sangat tidak matang kalau dia bercakap harga minyak naik, tidak ada sebab untuk dinaikkan, dia ambil kesempatan untuk naikkan harga barang. Kerajaan apa macam ni? Pemimpin apa macam ni? Orang buat roti canai pun pergi beli gandum dengan motosikal. Ada orang berjalan kaki. Orang yang buat roti canai, dia ada anak sekolah, pergi hantar anak sekolah dengan kereta, dengan apa. Bila harga minyak mahal, dia akan naik harga barang dia. Automatik. Harga besi, harga semen, harga semua sekali naik. Macam mana rumah tak nak naik? Satu benda yang mudah. Tapi rakyat kita ni, apabila kita tidak asah dia dengan politik Islam, menyebabkan rakyat kita ni dia hanyut begitu saja, ditipu sepanjang masa. Tapi kita kena memainkan peranan yang besar, yang penting dalam kehidupan kita. Kita kena berperanan supaya kita dapat pulihkan semula, dan kita dapat sedarkan masyarakat Islam, masyarakat Melayu ini, supaya mereka bertindak menjadi ahli politik yang matang. Biar rakyat ini dapat menilai dengan baik. Nilai dengan baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala diajar kepada kita setiap kali bila kita masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan ini bulan kita muhasabah. Muhasabah balik. Rujuk balik kepada sirah Nabi, liyashhadu manafi'alahum, supaya kita tengok 23 tahun yang Rasulullah duduk menyebarkan Islam. Ada zaman kerajaan Islam ditegak, ada zaman kerajaan Islam tidak ada. Zaman kerajaan Islam, apabila Rasulullah tegakkan kerajaan Islam, kita perhati molek bagaimana keadilan antara pemimpin dengan rakyat. Macam mana sahabat-sahabat utama Rasulullah, kalau kira gak manusia macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni, yang duduk bersama dengan Rasulullah. Rasulullah ni ketua negara, patut kaya raya lah dong. Ada yang kaya asal. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni sejak daripada zaman jahiliyah dia kaya raya. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia kaya raya. Okeylah, itu hak dia. Yang jadi masalah dalam negara kita ni, jadi isteri Perdana Menteri, kerjanya tak ada. Kerja dia tak ada. Yang terbaru baru ni keluar dalam blog, dan saya rasa benda ni betul, sebab dia pun tidak sama tak apa. Rupa-rupanya isteri Perdana Menteri ni ada 8 orang pegawai khas untuk tilik dia. Tilik dia duduk sebelah sana seorang, sebelah sini. Bila dia duduk dalam bilik ni ada 8 orang. Tengok dia, bojen ni betul tak? Dia punya bojen pulah dia ni. Saya kata la ilaha illallah. Sampai tahap tu dia pakai baju ni matching kedok dengan kasut, dengan cara dia punya bojen dia ni. Nak pulah kot mana, barat laut ke barat daya ke, 8 orang dibayar gaji oleh kerajaan.
8 orang ini akan menentukan pakaiannya. Nak pergi ke negara ini, nak pakai pakaian macam mana? Nak pergi dalam majlis ni, nak pakai pakaian macam mana? Dan disebut oleh blogger, sehelai pakaian yang dipakai oleh isteri Perdana Menteri ni tak kurang daripada 50,000 harga dia. Pakaian dia saja, tak termasuk cincin, tak termasuk beg tangan, tak termasuk dia punya kasut apa semua sekali. Pakaian yang ada, mungkin pakaian dalam dia dengan pakaian luar tu saja tak kurang 50,000. Setiap kali bila dia keluar negara, dia akan potong tak kurang daripada 60 pasang sekali dia potong. Baik, kalau Rosmah ni, isteri Perdana Menteri ni, kalau dia tuan kepada syarikat gergasi dunia, saya tak nak komen, itu hak dia. Kalau dia nak beli jet peribadi sampai 10 biji pun, dia orang kaya sebagaimana Bill Gates, sebagaimana Abu Badar di Kuwait. Abu Badar di Kuwait, income dia satu hari 1 bilion. Hak dia tak pernah menyeleweng di Kuwait. Dan dia seorang ahli agama yang kuat berpegang dengan agama. Saya dah pergi rumah dia, Abu Badar. Hadirin hadirat tahu ruang tamu dia. Saya nak sebut ruang tamu, hak lain tu bayang sendiri. Ruang tamu rumah dia, dia tak bubuh lah kursi macam ni. Dia bubuh sofa, kursi set. Yang satu set ni harga berapa ribu saya tak tahu. Ruang tamu dia kalau duduk seorang-seorang atas kursi set ni memuatkan orang 5,000 orang. Tapi dia tak pernah ambil duit kerajaan. Dia ada jet peribadi, dia ada heli, dia ada macam-macam. Dia ada macam-macam. Tapi dia ahli perniagaan yang sangat besar. Dia mencekam dunia sampai Amerika pun segan dengan dia. Kalau isteri Perdana Menteri orang macam ni, saya tak nak komen. Yang jadi masalah apa kerja dia ni? Sampai boleh beli cincin begitu rupa harga, buat benda tu, buat benda ni. Kemudahan-kemudahan kerajaan dia pakai begitu saja. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Isteri Perdana Menteri lain, Tun Dr. Mahathir ke, Paullah Badwi ke, apa semua sekali ke, tak berani, isteri dia tak berani nak guna kemudahan kerajaan. Dia guna kemudahan kerajaan. Ada orang kata lebih banyak daripada suami dia. Ini yang jadi masalah kepada kita. Penyelewengan yang berlaku dalam negara kita ni sangat dahsyat, sangat parah. Rakyat merempah. Rakyat dahsyat teruk. Peningkatan angka rakyat di Malaysia ini, anak-anak mereka mula tak pergi sekolah, tak boleh hantar ke sekolah kerana tidak cukup keuangan. Kita kena ingat, semakin meningkat. Sepatutnya kita bercakap negara kita ini nak kita jadikan sebagai negara maju. Benda macam ni makin lama makin tak ada lah. Rupa-rupanya dalam negara kita ini semakin lama semakin banyak orang yang tercicir daripada persekolahan. Harga barang naik. Kalau kerajaan menaikkan gaji, ini sudah bocor bajet yang akan diumumkan di parlimen. Guru-guru sekolah kaki tangan kerajaan akan dinaikkan gaji. Baik, orang kampung yang tak ada gaji, tak ada apa, bila harga barang naik, dia akan terdesak, dia akan tertindas, dia akan terpinggir. Sebab itulah Islam ajar kepada kita, mustahak kita kena balik secara umum, balik kepada landasan Islam, supaya kita dapat nilai dengan baik percaturan politik, dan kita ambil cara berpolitik Islam ini jadi pegangan kepada kita. Kita tak akan rugi kalau kita ambil cara politik Islam. Apa benda yang kita rugi?
sebagaimana yang kita tawarkan dalam pilihan raya yang lepas baru-baru ini. Katakanlah sekarang ini Pakatan Rakyat yang memerintah, rakyat akan mendapat manfaat yang sangat besar. Tapi sayang, masyarakat Melayu Islam kita ni tak nak terima. Orang Cina, orang India, bangsa-bangsa lain, bangsa Siam dan sebagainya, mereka boleh terima dengan baik. Yang sayangnya masyarakat kita tak terima. Akhir sekali kita berhadapan dengan situasi, saya nak sebut masa depan negara kita ni sangat gelap. Ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Singapura sebagaimana disebut tadi. Andaian daripada penganalisis politik, bulan pertengahan Oktober tahun depan, 1 dolar Singapura sama dengan 3 ringgit Malaysia. Sekarang ini 1 dolar RM2.53 hari ini. Sikit lagi dia akan pergi kepada 3 ringgit. Apa kesan dia? Rakyat Singapura mula menggunakan dolar dia beli tanah di negeri Johor. Kerajaan buat peraturan tak boleh jual kepada orang Singapura. Dia buat surat lawyer, dia pakai nama orang Malaysia. Apa benda halangan peraturan kerajaan orang boleh buat belaka? Dia boleh buat surat peguam, surat lawyer. Okey, tak apa. Bagi orang Johor yang beli tanah, tapi tanah ini adalah milik rakyat Singapura. Sebab duit dia besar. Apa kesan dia? Pelabur-pelabur asing bila masuk dalam negara kita, dia bawa duit dia yang besar. Duit yang besar ini dia akan telan syarikat-syarikat yang kecil yang dimiliki oleh Bumiputera. Dia akan telan dengan mudah. Akhir sekali, kita ni satu hari saya bimbang takut-takut jadi sebagaimana rakyat Palestin, rakyat di Bosnia, dijajah di bumi sendiri. Dia akan jadi kuli kepada orang luar yang datang. Orang luar yang akan jadi tokeh yang besar, penguruh besar. Rakyat di Malaysia ni, dia akan jadi kuli. Ini kesannya. Akhir sekali orang yang besar, yang duit banyak, yang mari daripada luar ni, dia beli harta kita yang tetap. Macam tanah, rumah, bangunan, itu ini. Dia akan jadi milik orang asing. Sebab itu sebenarnya sekarang ini kerajaan dia sangat gelisah. Saya ni banyak kena menteri-menteri, dan saya tak nak sebut nama. Menteri-menteri saya kenal banyak. Saya bercakap secara individu. Saya sebut, yang berhormat, nak tanya daripada hati ke hati. Saya nak tanya, apa benda yang UMNO buat bagi menjaminkan bangsa Melayu, orang Melayu yang duduk di bumi dia sendiri ni, masa depan dia terjamin berbanding dengan arus politik, arus ekonomi yang melanda negara kita ni? Apa jaminan dan apa perancangan yang dibuat oleh UMNO untuk jaga orang Melayu yang duduk di Malaysia? Dia jawab macam mana? Dia panggil saya, dia kata, "Datuk, kalau cakap macam ni mati saya." Dia akui mati. Akhir sekali dia sebut tu. Dia kata, "Kami duduk dalam UMNO ni, kami cari makan. Bila tak ada peluang cari makan, semua orang akan lari daripada UMNO." Dia sebut dia. Dia kira cari makan. Bertanding pilihan raya, ambil tiket untuk kau kekayaan negara sebanyak mungkin. Siapa dia bercakap? Macam Kritoyu dikatakan masuk penjara. Saya tanya orang penjara kata tak pernah ada apa.
didenda masuk penjara 2 bulan. Dia jadi buah mulut. Orang kata tak apa, masuk penjara 2 bulan pun duit ratus juta dapat. Biasalah masuk penjara 2 bulan, dia senang sampai anak cucu dia. Ini situasi yang melanda negara kita, yang melanda masyarakat kita, yang perlu kita kena sedar dan perlu kita kena buat perubahan dalam negara kita. Dan sememangnya agama kita mengajar untuk kita berubah. Agama kita mengajar kita untuk kita berubah, untuk kita balik kepada jalan Islam yang sebenar. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tak apa nak dengar dah kita. Hujan, dan saya pun tidak nak panjangkan lagi ucapan pada malam yang mulia ini. Ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menjemput saya untuk datang ke kawasan ini. InsyaAllah kita bertemu semula, insyaAllah waktu tak hujan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirlah program kita pada malam ini, dan kita minta esok pada muslimin muslimat dapat hadir ke perasmian Mesyuarat Agung PAS Parlimen Kuantan bermula pada jam 9 pagi esok. Dan alhamdulillah derma yang muslimin muslimat hudurkan pada malam ini, kita dapat RM585. Alhamdulillah tu dengan ramai ni. Jadi insya-Allah dengan derma-derma tadi kita akan laksanakan lagi program-program yang lain selepas daripada ini. Sama-samalah kita menutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.